La tahulluhu al-hawadithu, dia tidak didiami oleh hawadis, perkara-perkara baru. Sebab dia bukan jisim. Jisim ialah tempat yang didiami oleh hawadis. Hawadis itu adalah a'raq. Kita ni, pada kita adanya warna hitam, warna hitam tu hawadis. Pada kita adanya perasaan marah, adanya perasaan suka, ada perasaan gembira. Pada kita adanya sifat kudrat, ada sifat iradah, ada sifat sama', ada sifat basar. Pada kita adanya tinggi, adanya rendah, adanya cantik, adanya huduh, adanya busuk, adanya sedap. Semua sekali sedap, busuk, cantik, tinggi, rendah, itu dinamakan dengan hawadis. Sebab asal dia tak ada, kemudian dia ada, paling-paling kurang dia ada bersama-sama dengan kita, yang bermula dengan adanya kita. Apa sahaja yang ada permulaan bagi kewujudan dia, maka itu dinamakan dengan hawadis. Hawadis ada dua. Satunya jenis zat, inilah orang panggil jisim. Satu lagi jenis sifat, itulah dinamakan dengan a'raq. Allah bukan tempat bagi a'raq, sebab zat Allah bukan jisim. Wal afat, dan juga orang kata sifat-sifat kekurangan. Afat ni sifat-sifat kecacatan. Di sisi Allah, sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Kalau ada satu je kecacatan, maka dia bukan Tuhan lalu dah. Bila ke atas, bukan turun lalu dah. Bila lebih tua, maknanya bukan anak lalu dah. Dia kena faham gitu. Lalu kita kata anak, mesti lebih muda daripada ayah. Bila kita kata turun, mesti ke bawah. Bila kata naik, mesti ke atas. Bila kata dua, mesti lebih banyak daripada satu. Bila sebut Tuhan, mesti maha sempurna. Sebab kalau dia tidak sempurna, berarti dia memerlukan kepada seseorang yang menyempurnakan dia. Kalau ada makna keperluan kepada yang lain, maka dia bukan tu Tuhan. Mungkin dia tu jenis hantu. Hantu dia perlu pada lain. Dia perlu kepada orang sebab dia nak ngosek orang tu. Dia perlu kepada orang yang betul taring dia, biar panjang sikit. Taring dia patuh. Contohnya salah nak gigit orang, kena gigit batu contohnya. Patuh ingat habis gigit. Bila sebut Tuhan, semestinya bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Bila sebut nasi lemak, mesti bersifat dengan sifat-sifat kenasi lemakan. Kalau tidak, orang dah panggil nasi lemak. Begitu juga bila sebut Tuhan, mesti bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan apa? Sifat kesempurnaan. Jadi automatik otak kita nampak, mustahil Tuhan ada sifat-sifat kekurangan pada dia. Taib. Wa nazarta, dia kata wa nazarta fi mu'jizatir rasul. Kemudian engkau merhati pula kepada mukjizat Nabi SAW. Berhati dengan akalmu yang waras. Wa a'lam an-nubuwah. A'lam nubuwah. A'lam jamak kepada alamah. Alamah ni alamat, penanda yang menjadi tanda. Nubuwah ai alamah sidqi nubuwati, penanda yang menunjukkan benarnya dia tu adalah anak Nabi. Apa dia? Itulah dia mukjizat dia. Mukjizat tu satu daripada alamat benarnya nabi-nabi itu adalah nabi yang diutuskan oleh Allah. Banyak lagi alamat-alamat lain yang menunjukkan nabi itu adalah nabi. Nabi kita Muhammad contoh ni, dia tak pernah nipu. Daripada kecil sampai ke umur 40 tak pernah nipu. Mana sabar ke umur dia 40 dia nipu, dia ngaku dia jadi nabi? Tak pernah sabar. Memang sah dia ngaku tu adalah sesuatu yang benar. Nama dia, sifat dia disebut dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Itu dalil juga tu, alamat juga tu. Sampai ke peringkat orang Yahudi kata, inna la na'rifu Muhammadan kama na'rifu bni wa ma'rifatuna bi Muhammadin asyad. Kami kenal Muhammad dengan makna kami yakin dia tu nabi, seperti kami yakin anak kami tu adalah anak kami. Bahkan keyakinan kami bahawa Muhammad tu nabi lebih kuat. Sebab anak dia tu boleh jadi orang puang dia, orang kata selingkuh dengan orang lain, boleh anak. Makna jelas kedudukan Nabi Muhammad tu adalah nabi. Penanda-penanda yang ada pada Nabi Muhammad menunjukkan bahawa dia tu adalah nabi akhir zaman. Ini orang panggil a'lam an-nubuwah. Banyak
Orang kata dalail an-nubuwah, selain daripada mukjizat. Mukjizat Nabi pula hak kekal ni, Quran sampai sekarang kekal ni. Maknanya kalau baca Quran sampai sekarang kita nampak Allah, ini di luar daripada kemampuan manusia nak karang ni. Balaghah Al-Quran daripada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, tak turun tak naik, berada di kemuncak kata kesempurnaan sastra Arab. Kalau manusia boleh buat gitu kan kita. Kalau kita baca buku-buku orang tulis, nampak sini bahasa dia comel. Satu waktu nampak bahasa dia menurun. Lepas tu naik pula. Dia gantung kepada muk dia. Buat ni. Kadang-kadang bila dia nak cerita tentang perasaan, dia boleh gambarkan dengan gambaran bahasa yang tinggi sastra dia. Tapi bila nak cerita tentang fakta, tentang matematik, boleh kita nak bersastra masa tu. 2 campur 2 4. Nak sastra sesungguhnya adalah ketika 2 ditambah lagi dengan 2 ia, maka jadi nganjing dah pula nampak ni. Tapi Al-Quran, apa saja benda yang dia nak khabar, sama ada fakta ke ataupun nak gambar ke, nak cerita tentang keindahan ke, nak cerita tentang keburukan dia, level dia sama dari segi sastra. Itu yang orang musyrikin Mekah dengar, dia kata ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata malaikat, bukan kata-kata jin. Ini kata-kata Tuhan. Nampak dia? Itu dari segi bahasa. Bahasa pun tak cakap nak dah. Dari segi fakta pula. Tuhan khabar dalam Quran, khabar bagaimana kejadian janin tu berubah daripada nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, kemudian jadi janin, kemudian di sebiji dengan dapatan sains hok boleh tengok waktu sekarang. Dulu mana dia orang boleh tengok dalam perut orang puang tu, tak ada. Kalau belah perut orang puang, mati orang puang tu, anak tu tak gerak dah. Tak akan berlaku perubahan dah. Jadi busuk hong gitu je. Nak tunggu, nak tengok gitu, pas cerah dah nampak. Waktu tu orang-orang barat ataupun orang kafir, dia orang Rom contohnya, dia menganggap bahawa dalam perut manusia ni ada acuan. Dalam perut orang puang ni ada acuan manusia. Mana bila kena dengan acuan dia masuk jadi manusia, bagaimana baru tu baik. Makna kelakar dia punya pemikiran dia. Tapi tak, dalam Quran khabar dah. Yang mana sekarang ni dapat dibuktikan dengan nyata melalui alatan-alatan tertentu. Atas tu tidak ada udara tu. Atas angkasa tidak ada udara tu 1400 tahun dah. Dalam Quran khabar. Masa tu manusia nak naik gunung Everest pun kada urut ramanya. Nak pergi naik atas langit lagi lah. Khabar dah bahawa atas tu tidak ada udara. Wa man yurid an yudhillahu, siapa yang Tuhan nak menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah akan jadikan dada dia sempit, tak boleh nak bernafas. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia berada di atas lah langit. Sesok dada tak nak nafas tu, makna benda? Makna tak ada udara, hampa gas. Sekarang ni baru Allah ya sungguh. Zaman Nabi berlaku peperangan, orang Parsi mengalahkan Rom. Orang-orang Islam rasa sedih, orang musyrikin Mekah jadi sombong sebab dia kata Parsi tu panutan dia, penyembah berhala macam dia juga. Turun ayat Al-Quran, ghulibatir Rum, dikalahkan Rum. Rum tewas di tangan Parsi. Fi adnal ardi, di bumi yang rendah. Adna maknanya yang paling rendah, bumi yang
jamak kepada dalalah ataupun jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kalau kita perhati kepada tunjukkan makhluk-makhluk ciptaan Allah, mana makhluk ciptaan Allah kita akan dapat dan dia tunjuk kepada sesuatu. Yang dia tunjuk ialah kewujudan Allah. Paling-paling kurang dia akan tunjuk kepada kekuasaan Allah, dia akan tunjuk kepada kehebatan Allah, keagungan Allah. Paling-paling kurang. Mana kalau kita perhati kepada makhluk ini, tengok pada keunikan dia, tengok pada keunikan dia, tengok kepada kejadian dia, maka sebenarnya makhluk ini dia menunjuk, paling-paling kurang dia menunjuk kepada adanya apa? Pencipta dia. Sebab tak mungkin ada ciptaan tanpa ada apa? Pencipta. Dengan makna kalau kita merenung kepada alam semesta ni, kita akan dapat sampai kepada beberapa akidah yang benar. Idza nazarta, apabila engkau melihat dengan mata sekali dengan akal lah. Kalau tengok mata saja, kita sok dengan comel dia gitu, dia tak mikir. Orang ni tengok sekali dengan fikir, tengok sekali dengan fikir. Merenung, melihat fi dalail sunnaillah, pada tunjukkan-tunjukkan yang ada pada ciptaan-ciptaan Allah ini, ataupun pada dalil-dalil, yang mana dalil-dalil itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa am'anta an-nazar, am'anta bermakna ta'ammaqta, dengan makna kamu dalami, nazar pemerhatian kamu tu. Jangan tengok kita lalu gitu je, kamu dalami je, kamu renung sungguh-sungguh. Ai balaghta fin nazar, dengan makna kamu bersungguh-sungguh renung. Renung tu nak ambil pengajaran, bukan renung semata-mata nak tengok keindahan dah. Renung nak ambil pengajaran, tengok comel, unik, canggih, bersistematik. Kayak gini dia akan tunjuk tu. Ada pencipta dia. Pencipta dia maha mengetahui, pencipta dia maha hidup, pencipta dia maha berkuasa, pencipta dia maha berkehendak, pencipta dia tak sama dengan dia dan sebagainya. Alimta, kamu akan dapat mengetahui, dengan makna kamu akan dapat yakin. Ini satu daripada sumber ilmu dengan cara merenung, dengan cara bertafakur. Lebih-lebih lagi kalau tafakur, ada orang yang bimbing kita bagaimana cara kita nak tafakur. Antara bimbingannya ni kelas-kelas macam ni, kelas-kelas akidah mengajarkan, tengok pada keunikan alam asalnya tidak ada, kemudiannya ada. Ada, tak ada, kemudiannya ada. Macam mana gitu? Mesti ada yang mengadakan dia. Mustahil mustahil dia ada tanpa ada yang mengadakan dia. Sebab satu benda, kalau dia tak ada, terus tak ada. Kalau dia ada, terus ada. Dia ada, tiba-tiba tak ada, menunjukkan ada yang mentidakadakan dia. Benda yang tak ada, tiba-tiba ada, menunjukkan ada yang mengadakan dia. Orang kata kullu setiap yang ada itu menunjukkan kepada ada yang mengadakan dia. Namakan dengan apa? Makna akal kita tak boleh nak terima sesuatu yang asalnya tak ada, tiba-tiba dia ada tanpa ada yang mengadakan dia. Jadi secara otomatik tu paling asas kita akan nampak adanya apa? Pencipta dia. Pencipta dia itulah tu Tuhan yang Nabi kabur namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus. Sapalah akhirnya. Alimta, kamu akan dapat yakin. Alimta tu kamu akan dapat tahu, dengan makna kamu akan dapat melihat dengan jelas dengan mata akal kamu. Maksudnya kamu akan dapat yakin. Annalaha ilahan, bahawa sungguhnya baginya, bagi sunnaillah itu ilahan, ada Tuhan. Dan antaranya kita, annalaka, ada bagi kamu tu Tuhan. Dan nanti kita tengok jauh, tengok pada diri kita je. Dulu aku tak ada, umur aku berapa lah ni? 21. 20 tahun, 22 tahun yang lepas ada ke tak ada? 100 tahun lepas 14 kali tak ada. Mana tiba-tiba aku ada. Mari mana ni? Tiba-tiba aku jadi ni. Ada yang mengadakan aku. Jelas kita akan nampak adanya Tuhan. Annalaha ilahan, bahawa baginya ada Tuhan. Qadiran, yang maha berkuasa.
yang bersifat dengan kudrat. Paling-paling kurang kita akan nampak Allah besarnya alam semesta, menunjukkan kuasanya pencipta dia. Kalau tak kuasa, boleh ke dia nak mengadakan alam? Tak boleh. Aliman yang maha mengetahui. Kalau tak ada ilmu, boleh nak mengadakan alam yang sebegini unik. Harambang sekali jadi. Cuba tengok mata kita, orak banyak mana ada. Cuba tengok otak kita, berapa orak ada dalam tu. Tak salah langsung. Kalau kita salah hejah sikit dia orak tu, gila selalu dah. Mata salah hejah sikit, kelabu kelala selalu dah. Tapi setiap orang yang Tuhan buat, okey, tak ada masalah apa pun. Tak ada orang beranuk, orak dia salah tak. Oh, nak kata itu berlaku secara kebetulan. Oh, orak berapa ratus ribu ada. Nak kira secara kebetulan, berlaku secara kebetulan, akal kita tak terima sama sekali. Kalau hak tulisan O-T-A-K, tulisan tu O-T-A-K, otak, kita kata mustahil ada dia berlaku dengan sendiri. Sebab apa? Sebab O bulat gitu. Nampak tak ada ketentuan tu, ada kehendak tu. T pula gitu, A pula gitu, K pula gitu. Ini menunjukkan ada orang nak gitu. Waktu baru otak tulisan baru tu canggih mana tak canggih mana, tapi bila ada bentuk dia, bila ada orang kata struktur dia, kita akan dapati mustahil dia berlaku begitu. Mustahil dia berlaku sebab cicak berak, cicak buang air besar, jatuh tarik cicak tu jadi tak ada. Mesti ada yang tulis tu tak. Cuba bayang dengan otak ni pula, mana? Cuba bayang dengan fungsi otak ni pula, mana? Cuba bayang dengan orak-orak dia pula, mana? Perjalanan darah pada dia pula, mana? Sistem dia pula, mana? Oh, nak kata jadi sendiri? Tak mungkin. Renung sikit nampak selalu bahawa pencipta dia tu mesti ada, pencipta dia tu mesti maha berkuasa, pencipta dia tu mesti maha mengetahui. Kalau komputer ni kita kata mustahil dia ada sendiri, berlaku secara kebetulan. Sebab apa? Sebab keunikan dia. Apalah sangat keunikan komputer kalau nak dibandingkan dengan otak kita, nak dibandingkan dengan sistem yang ada pada kita. Hak ni pun kita nak terima. Hak ni mesti pencipta dia orang yang genius, orang yang hebat dari segi ilmu pengetahuan dia. Makna ilmu pengetahuan dia mengenai komputer memang power. Kalau nelayang tak boleh nak buat iPad ni, tak boleh. Dah halang ni, sistem dia lebih canggih daripada iPad ni, lebih canggih membeh. Makna hak ni iPad ni campur semua komputer yang ada, nak banding dengan sistem orang kata apa? Sistem kening mata kita pun menang sistem kening mata kita dah. Bagaimana pembentukan kening, bagaimana dia keluar, bagaimana saat dia, bagaimana bila sampai waktu dia berhenti. Ni kening kita sampai waktu gerak dia berhenti. Tapi rambut panjang tak mau. Gigi kita gerak sampai waktu dia berhenti. Kuku panjang tak mau. Satu sistem yang amat canggih. Kalau tak berhenti gigi kita, maka ada ngepik gigi lah. Alternatif kepada ngepik kuku, kedai ada jual ngacik gigi, gerak gigi dah. Canggih kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tak dang kita nak mikir. Hayyan yang maha hidup. Kalau mati nak ada ilmu ke mana? Kalau mati nak ada kuasa ke mana? Kalau mati nak mencipta ke mana? Muridan yang maha berkehendak. Kalau dia tak nak, macam mana dia nak buat? Mesti ada nak dulu, mesti ada sifat yang namanya nak, barulah timbul perbuatan. Nak tu datangnya daripada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, tak mungkin nak, dan tak mungkin buat. Entah pernah buat tak ta'miyah? Pernah buat tak? Tak. Sebab apa? Sebab apa tak buat? Sebab tak rajin telitah pun nak buat. Buat ni. Sebab tak rajin telitah pun nak buat. Sebab apa tak rajin telitah nak buat? Sebab tak tahu. Kalau tahu, ya ada nak, baru marinya aku puasa. Ni orang panggil syurut aqliyah, syarat akal. Orang yang berakal dia akan faham. Makna tak mungkin dia mampu untuk buat sesuatu kalau dia tak nak buat sesuatu. Dan tak mungkin dia nak buat sesuatu kalau dia tidak tahu tentang sesuatu. Dan tak mungkin dia nak tahu tentang sesuatu kalau dia tu tidak hidup. Ni mikrofon, boleh kita nak kata dia ni tahu. Dia tahu tentang diri kita. Orang gila cakap ni. Syarat nak tahu mesti hidup. Syarat nak mesti tahu. Syarat kuasa mesti nak. Barulah
Syarat adanya alam semesta mesti kena ada kuasa. Pencipta dia mesti kena ada kuasa. Baik. Sami'an yang maha mendengar. Yang maha mendengar. Makna kalau kita merenung kita akan dapat. Kalau merenung kita akan dapat. Kalau tak dengar tu orang panggil cacat. Bila cacat awal-awal lagi dah bukan Tuhan. Bila bukan Tuhan bagaimana dia nak mengadakan alam? Pak ni. Kita hak yang boleh mendengar pun tak boleh nak mengadakan alam sebab kita tidak sempurna. Kalau dia pekak lebih dahsyat daripada kita lah. Kalau kita tak mampu nak buat, dia 14 kali tak mampu nak buat. Ni orang kata mustahil gitu. Basiran yang maha melihat. Kalau buta tu cacat. Bila cacat bukan Tuhan. Tuhan semestinya tidak cacat. Bila sebut Tuhan semestinya dia bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. Bila kita sebut turun mesti ke bawah. Tak ada turun ke atas. Kalau kata saya turun tapi ke atas, orang gila orang panggil. Begitu juga bila sebut Tuhan mesti bersifat-sifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kalau ada cacat tu bukan Tuhan daripada awal. Bila tak ke atas itu orang tak panggil turun daripada awal lagi dah. Mutakalliman yang maha berkata-kata. Kalau tak boleh berkata-kata maka dia bisu. Bisu orang panggil benda cacat juga. Bila cacat macam mana dia nak jadi Tuhan? Dia tak akan jadi Tuhan. Bila tak jadi Tuhan macam mana dia nak mengadakan alam? Tak mungkin dia nak mengadakan alam. Alam ini menunjuk kepada kita bahawa Tuhan kita tu tidak cacat. Tuhan kita tu maha sempurna. Tuhan kita maha berkuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Makna Tuhan kita bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. Itulah yang akan kita dapat kalau kita meredung kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Renung dengan cara yang betul. Renung dengan cara yang betul kita akan sampai ke situ. Renung dengan ada bimbingan kita akan sampai ke situ. Kalau tak ada bimbingan pun paling-paling kurang kita akan dapat tahu bahawa kita ni ada Tuhan. Alam ini ada. Masjid Yuniza ni ada dengan sendiri ke? Tak ada orang buat ke Masjid Yuniza ni? Kalau orang kata dok Masjid Yuniza dia ada dengan sendiri, tiba-tiba dia ada. Nampak bewok jalan, kemudian bewok tu salah ketuk berok jadi Masjid Yuniza. Orang kata mu gila ke apa? Masjid sebab apa? Sebab Yuniza ni dia ada bentuk dia ada warna dia, menunjukkan ada pilihan situ tu. Warna putih, sebab apa tak warna hitam? Menunjukkan ada orang yang pilih untuk nak beri warna. Bentuk dia gini, sebab apa bentuk gini tak bentuk bulat? Ada yang memilih untuk buat bentuk begitu. Itu baru Masjid Yuniza. Apatah lagi alam semesta ni. Tengok diri kita ni ke mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sebab apa mu tak perhati? Perhati sikit je kita akan nampak lalu dah bahawa kita ada Tuhan. Tuhan kita tu maha berkuasa. Tuhan kita tu tak sama dengan kita. Tuhan tu maha berkehendak. Tuhan tu maha melihat, mendengar dan sebagainya. 20 sifat tu kita akan nampak. Ni maknanya Jadi bila kita nampak hak tu orang panggil ilmu tu. Itu namanya ilmu tu. Tak ragu dah. Hak kita nampak tu kita sipu dalam hati kita. Baru jadi akidah. Baru jadi iman. Iman ni setelah kita nampak. Kalau tak nampak nak beriman ke mana? Kan kita kata asyhadu, aku nak saksi kan. Aku nak saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Setelah kita nampak sungguh-sungguh bahawa Allah itulah sahaja tu Tuhan, barulah penyaksian kita tu ada makna. Tapi kalau kita tak nampak, penyaksian kita tu tak ada apa-apa makna. Kita nak jadi saksi, orang tu curi, mesti kita kena tengok dia curi. Baru sah kita kata, ya, saya tengok dia mencuri, dia yang mencuri, saya saksi. Baru betul kita nampak. Jadi Allah kita tak nampak dengan mata kasar kita. Sebab Allah bukan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang boleh dicerak oleh panca indera. Tak mampu tapi kita boleh yakin tentang kewujudan dia dengan kekuatan yang lebih tinggi daripada panca indera yang Tuhan bagi kepada kita, yang namanya akal. Dengan akal kita boleh yakin akan kewujudan tu Tuhan.
Di sana ada satu kekuatan lagi yang lebih kuat daripada akal, yang namanya hati. Dengan hati, keyakinan kita akan menjadi semakin meningkat daripada iman kepada yakin dan kemuncaknya kepada kasyaf. Itu kekuatan yang hanya ada pada orang yang beriman, tak ada pada orang kafir. Kalau panca indera kita tak ada beza dengan binatang, serupa je. Bahkan mata burung lebih tajam daripada mata kita. Telinga gajah lebih kuat daripada telinga kita. Maknanya kalau semata-mata ada panca indera, tak membezakan kita dengan binatang. Tapi Allah membezakan kita dengan binatang. Dengan adanya akal. Maksudnya bila kita berakal, gunalah akal tu untuk nak cari kewujudan Tuhan, untuk nak faham tentang perintah Tuhan, untuk melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Tapi masa akal itu tak ada beza lagi antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir kalau dia belajar ni pun dia boleh faham juga ni. Sama je. Dia belajar sifat 20 dia boleh faham kau. Yang membezakan iman pula. Iman tu mainan hati. Ni hati kita ni. Maknanya kita yakin dengan apa yang kita nampak. Ni orang panggil kekuatan hati. Kekuatan hati, dengan hati kita boleh meningkat iman kita. Daripada ilmu yaqin naik kepada hakul yaqin, naik kepada ilmu yaqin, naik kepada ainul yaqin, kemudian naik kepada hakul yaqin. Hak ni dengan hati. Dengan akal dia hanya duduk pada ilmu yaqin, tak lebih daripada itu. Kerana itu kalau nak makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memadai semata-mata dengan cara belajar. Mesti belajar tu, ilmu tu diikuti dengan amal. Bila beramal nanti Tuhan bagi ilmu yang kedua, yang kita tak mungkin dapat dengan cara belajar, kita hanya dapat dengan cara beramal. Ilmu yang kedua tu diamalkan pula, Tuhan akan bagi ilmu yang ketiga, yang lagi tak mungkin kita dapat dengan belajar, tapi dapat dengan amal. Beramal pula sekali lagi, Tuhan bagi ilmu yang keempat, ilmu yang kelima, ilmu yang keenam. Ini yang beza seseorang tu daripada orang awam jadi orang khawah, jadi orang khawasul khawah. Tu yang membezakan. Bukan orang kata banyak maklumat yang membezakan mereka, tidak. Maknanya orang yang meningkat tu, meningkat ilmu dia tu daripada ilmu yakin kepada ainul yakin tu, kehidupan dia dah tak sama dengan orang ramai, cara kefahaman dia tak sama dengan orang ramai. Kalaulah ilmu banyak, maklumat banyak, ada PhD, profesor lagi, perangai lebih kurang dengan orang awam, kefahaman lebih sama je dengan orang awam, tak ada beza. Dia lebih dari sudut penambahan maklumat sahaja. Dari segi kedudukan sama je, sama level sahaja, tak lebih daripada itu. Jadi ilmu yang kita belajar mesti dengan niat untuk beramal. Ada amalan hak jenis amalan hati dengan cara i'tiqad. Ada amalan hak jenis ataupun dengan cara kita paksa diri kita untuk redha, paksa diri kita untuk sabar, paksa diri, itu orang kata amalan hati. Ataupun amalan yang kait dengan anggota, maka itu orang kata amalan syariat. Maknanya kita kena paksa diri kita semayang, paksa diri kita puasa, paksa diri kita baca Quran, paksa sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang kedua. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, nanti kamu akan diajar oleh Allah. Ajar tu ilmu yang kedua. Itu yang membezakan antara orang yang khawas dengan orang awam. Itu yang membezakan antara golongan khawas dengan golongan awam. Baik. Sami'an muridan, sami'an basiran, yang sami' yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, mutakalliman yang maha berkata-kata, munazzahan yang maha suci, an hudusil kalam, daripada baharunya kata-kata. Tuhan maha berkata-kata, yang mana kata-kata dia bukan kata-kata yang baharu macam kata-kata kita, yang ada awal dan juga ada akhir, yang terdiri daripada huruf dan juga lafaz. Dah guana Allahu a'lam. Nak tahu juga kita tanya Nabi Allah Musa, orang yang pernah dengar kalam Allah. Kalau tanya pun Nabi Musa tak mampu nak khabar guana hakikat kalam Allah. Yang dia boleh khabar makna yang dia faham daripada kalam Allah.
Kelu otak kita untuk nak faham, kelu lidah kita untuk menceritakan bila benda hak kait dengan zat dan juga sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang sufi kadang-kadang Tuhan bagi pengetahuan lebih sikit kepada dia tentang zat Tuhan ataupun tentang sifat-sifat Tuhan. Akhir sekali jiwa dia tak mampu nak tanggung, keluar takbiran tu pada lidah dia, menyebabkan dia belecoh. Sebab lidah tak mampu. Lidah tak mampu untuk nak menceritakan tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan Tuhan tunjukkan hakikat tu, hakikat tak boleh kau. Cuma lebih sikit daripada orang ramai, orang biasa. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tu pun tak mampu dia nak tanggung. Dan dia cuba nak ungkapkan benda tu dengan lidah, akhir sekali dia gelecoh. Gelecoh tu yang dimaksudkan dengan syatahat as-sufiyah. Makna orang panggil kata-kata syatahat, kata-kata yang tak boleh kita nak faham secara zahir. Mana kalau kita faham secara zahir, jahanamlah kita. Sebab apa yang dia nak kabur tu lebih daripada apa yang boleh ditampung oleh perkataan ataupun lafaz. Al-ma'ani akthar minal kalimat. Makna tu lebih luas, lebih banyak daripada kalimah. Was-sudur awsa' min safahatil kutub, dan dada ini dia lebih luas daripada selayang-selayang kitab. Jadi jangan nampak bila kita kata Tuhan Maha berkata-kata, kita nampak Tuhan duk popek duk cakap macam dia buruk tu. Maknanya Allah bersifat dengan satu sifat yang namanya perkata. Allah bersifat dengan satu sifat yang namanya perkata. Dia bukan jenis huruf, bukan jenis suara. Dia laisa kamitslihi syai' wa huwas samiu al-basir. Wal ilm, dan kita dapat yakinlah akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iradah, dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Muqaddasan, yang maha suci, an kulli naqsin, maha suci daripada apa-apa kekurangan. Maknanya ilmu Tuhan tu ilmu yang sempurna, yang mencapai kemuncak kesempurnaan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada satu maklumat pun melainkan ianya diketahui oleh Allah secara terperinci. Tak ada satu maklumat pun melainkan ianya diketahui oleh Allah. Dan pengetahuan Allah tu bukan kelabu-kelabu dok jelas. Tak ada satu pun yang terlindung daripada ilmu. Wal iradah, dan iradah yang sempurna. Iradah yang sempurna maksud dia apa sahaja yang dia nak, dia akan buat. Bila dia buat akan jadi 100% macam ke dia nak. Tidak ada satu benda pun yang Tuhan nak buat maka tak terbuat ada. Kita kehendak kita ni ada benda yang kita nak tapi kita tak mampu nak buat. Itu menunjukkan iradah kita tu iradah yang tidak sempurna. Kadang-kadang kita nak benda lain jadi benda lain. Ada orang tu dia tebang pokok balok besar. Pokok balok besar, orang tanya dia nak buat benda. Dia kata nak buat perahu jalur. Perahu jalur besar ni, perahu jalur, nak perahu jalur ni. Makna kehendak dia tu tebang pokok nak buat perahu jalur. Tiba-tiba tak jadi perahu jalur. Jadi batang tu kau kecek. Orang lain pula tanya nak buat benda tu. Nak buat tempat duduk, kata. Nak buat tempat duduk. Nak buat perahu jalur tak dia dah. Salah kerak dah. Nak buat tempat duduk. Tak jadi juga tempat duduk. Kata orang nak buat benda tu. Nak buat kursi je dia kata. Tak jadi juga kursi. Akhir sekali orang tanya nak buat benda tu. Dia kata nak buat cokek gigi. Kemudian sekali daripada kayu balok tu, orang nak buat perahu jalur tu, akhir sekali jadi cokek gigi. Menunjukkan iradah yang tidak sempurna. Kalau iradah yang sempurna, maknanya apa yang dia nak, dia akan buat. Bila dia buat akan jadi seperti mana yang dia nak. Satu pun tidak lagi. Satu pun tidak lagi. Okey. Wa afah, dan juga afah. Naqsin maknanya kekurangan.
Nafah dengan makna sifat-sifat yang tidak sempurna. Kita akan renung begitu. Kalau ada sifat-sifat Allah sifat yang tidak sempurna, maka dia bukan Tuhan lah. Ada sesuatu yang tidak sempurna pada dia, maka automatik dia bukan Tuhan. Maknanya dia juga adalah ciptaan kepada Tuhan yang lain. Bagaimana mungkin dia nak mengadakan seluruh alam? La yusaf bi sifatil muhdatsin. Kita akan dapat yakin bahawa dia tidak boleh disifatkan dengan mana-mana sifat muhdatsin. Sifat muhdas. Sifat muhdas dengan makna sifat makhluk. Ahdatha yuhdisu ihdas dengan makna mengadakan. Daripada tak ada menjadi ada. Muhdis yang mengadakan, itu Tuhan. Muhdas yang diadakan. Makna sifat-sifat makhluk tak mungkin ada pada Tuhan. Kita kena faham bahawa kesempurnaan yang ada pada makhluk itu adalah kekurangan pada Tuhan. Kesempurnaan yang ada pada makhluk itu kekurangan pada Tuhan. Allah, setengah ulama kata, Allah Maha suci daripada, Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan Maha suci daripada segala apa? Setengah ulama dia tak nak sebut kekurangan. Maha suci daripada segala kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada pada makhluk. Makna yang ada pada makhluk, sesempurna mana dia tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih lagi duduk dalam kategori sifat-sifat yang tidak sempurna. Nak khabar betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wala yajuzu alaihi, tidak harus ke atasnya, ke atas Allah, ma yajuzu alal makhluqin, apa yang harus ke atas makhluk. Makna sifat-sifat yang harus pada makhluk dah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yushbihu syai'an min khalqihi, dan dia tidak menyamai sesuatu pun daripada makhluk dia. Allah tidak menyamai makhluk. Maksud dia apa? Allah tu bukan jisim, Allah tu bukan a'raq. Sebab makhluk ni dia tak lari daripada dua perkara ni. Satunya jisim ataupun jirim kita panggil. Satu lagi Allah tak sama dengan makhluk. Maknanya Allah bukan jirim. Allah bukan a'raq. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Dengan makna tidak ada satu makhluk pun yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada satu makhluk pun yang ada pada dia sifat kudrat seperti mana kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna sifat kudrat yang ada pada Allah itu bukan jenis kudrat yang ada pada makhluk, tidak. Kalau kita kata kudrat, kudrat, ada kudrat ahli, ada kudrat manusia, ada kudrat malaikat, ada kudrat jin, ada kudrat binatang. Kuasa ada kuasa manusia, ada kuasa malaikat, ada kuasa jin, ada kuasa binatang. Kudrat Allah tak masuk situ. Kudrat Allah tak masuk situ. Makna semua kudrat ni nak dibandingkan dengan kudrat Allah, hak ni orang tak panggil kudrat pun lagi. Masih lagi berada di tahap lemah. Macam kita kata apa? Kita kata batu hidup. Batu hidup tu, batu sungai orang panggil batu hidup. Nah, kalau batu bepang tu orang tak panggil batu hidup tau. Batu sungai tu batu hidup. Batu sungai tu hidup ke tak? Hiduplah nak dibandingkan dengan batu bepang. Orang panggil batu hidup tu kan? Nak dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan, orang tak panggil benda hidup pun lagi. Mana ni? Orang panggil batu jawamik, tak hidup pun. Tengok beza dah makna hidup tu. Hidup batu dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Nak banding dengan binatang pula, bukan kata batu tu, tumbuh-tumbuhan tu pun orang tak panggil hidupan lagi. Masih lagi dinamakan dengan tumbuh-tumbuhan. Jauh beza tu. Hadza al-farqu baina Allah, baina khalq ma'a khalq, antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana perbezaan antara Allah, bagaimana perbezaan antara makhluk dengan khaliq. Memang tak sama sikit habuk haram pun. Allah berkuasa, kita berkuasa. Kuasa Allah tak sama sikit habuk haram pun dengan kuasa kita. Bukan kuasa kita tak sama sikit habuk haram pun dengan kuasa Allah. Dua ni, kuasa Allah, kuasa kita ni, para ulama letak dalam kategori mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi apa? Lafaznya sama tetapi maknanya berbeza.
Ainun. Ainun mata. Mata ni orang panggil ainun. Matahari pun panggil ainun juga. Air matahari pun panggil ainun juga. Mana? 3 ainun tu tak sama sikit abah harang pun. Hakikat yang berbeza, makna yang berbeza. Lafaz sahaja sama. Hakadha, begitulah juga sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat kita. Kewujudan Allah dengan kewujudan kita. Hak ni yang ulama tasawuf kata la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Dengan mana tak ada sesuatu yang ada macam adanya Allah. Ada yang sempurna, ada yang tak sama dengan ada benda-benda yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka tidak menafikan adanya kita, adanya alam, adanya makhluk, tak. Tapi mereka nak khabar ada Allah itu ada yang kamil, ada yang sempurna, ada yang zati, ada yang kerana dia ada, bukan kerana dicipta oleh mana-mana. Dan ada yang lain ini nak dibandingkan dengan adanya Allah, maka ada yang lain ni tak masuk dalam kategori ada pun lagi. Baik. Tapi orang yang tak faham kata-kata orang sufi, dia kritik orang sufi. Dia kritik dengan kebodohan dia. Orang sufi hok dengar, orang bodohnya lah mun ni. Orang cakap bab lain, mudah ulah bab lain. Tu yang orang malas nak layan tu. Malas nak layan sebab tak cerdik sangat-sangat. Mana ni? Yang tak cerdik sangat-sangat. Bila tak cerdik sangat-sangat, jadi kalau layan jadi tak cerdik jugalah. Wala yajuzu alaihi, dan tidak harus ke atasnya, ke atas Allah. Ni kalau kita merenung ni, kita akan faham dia ni. Lebih-lebih lagi kalau renungan itu ada bimbingan. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar pula. Belajar ni sebenarnya proses untuk kita berfikir juga ni. Bila belajar ni proses untuk berfikir juga. Wala yushbihu syai'an min khalqihi, dia tidak menyamai sesuatu pun dengan makhluk dia, dengan makna dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia bukan a'raq. Wala yushbihu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyamai dia. Manusia ada, Allah ada yang tak sama. Manusia kuasa, Allah kuasa yang tak sama. Kuasa yang tak sama tu dengan makna kuasa kita ni tak masuk pun dalam kategori kuasa yang ada pada Allah. Seperti mana kalau kuasa kita dengan kuasa gajah, kekuatan kita dengan kekuatan gajah, sama-sama kekuatan Melaka tu, cuma beza dari segi nilai yang dia saja. Orang ni lebih kuat, orang ni kurang kuat. Maknanya jenis yang sama. Kuasa jin, kuasa malaikat, jenis yang sama dengan kuasa kita, cuma mungkin dia lebih kuat. Adapun kuasa Allah tak ada kait langsung dengan kuasa ni. Kuasa Allah tak ada kait langsung dengan kuasa ni. Kuasa ni nak dibandingkan dengan kuasa Allah, dia masih duduk dalam kategori tidak berkuasa. Wala tatadammanuhu al-amakinu, dan la tatadammanuhu bermakna la tahtawihi, dia tidak ditanggung, tidak dikandung, tidak ditampung al-amakinu oleh mana-mana tempat. Tempat tu makhluk dia, tempat tu makhluk dia. Tengok ni, siapa kata gini ni? Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Dan inilah yang diungkapkan oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Ibn Hazmin, dia nukilkan ijma' seluruh para ulama dalam maratibul ijma' bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Kuat tu. Keyakinan bahawa Allah tidak bertempat tu kuat tu. Hak yang kata ni Imam Ghazali, Hujjatul Islam ni. Bukan Pak Ngah Fatih ni, Hujjatul Islam. Kata gini. Bukan dia seorang kata gini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imamul Haramain Al-Juwaini, Qadhi Abi Abi Bakar Al-Baqallani, Abi Ishaq Al-Isfarayaini, Ibn Fura. Tokoh-tokoh besar saja, imam. Syekhul Islam. Bahkan sebahagian daripada para ulama, antaranya Imam Ibn Hazmin, nukil di dalam kitab dia Maratibul Ijma', semua ulama berijma' bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Nukilan yang sama dinukil juga oleh Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Ini imam ni tokoh besar ni, bukan orang biasa-biasa ni. Bukan pensyarah Yunizah ni, bukan. Pensyarah Yunizah pun mungkinlah ada kedudukannya tersendiri dah. Yang tak ada kedudukan tu saja. Jadi sebenarnya hak lain tu adalah kedudukan dia.
Maknanya tokoh-tokoh besar nukil ijma' para ulama Allah tidak bertempat. Tiba-tiba kita nak ikut ustaz tak tahu mari daripada lubang mana pun tak tahu. Hak kata Tuhan bertempat, kita nak ikut dia. Oh, dak cerdik benar lah. Memang cari nyakit betul. Kalau orang cerdik dia tak akan ikut tu, dia akan nampak munimbang rambang. Tak boleh untuk aku jadikan sebagai panduan. Baik. Wal jihad, dan dia tidak dilingkungi oleh jihad. Jihad ni arah. Arah ada nang kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Kalau sesuatu yang dilingkungi oleh jihad tu maknanya apa? Makna dia adalah jirim. Lingkungan tu orang panggil tempat dia tu. Tu yang dimasukkan dengan tempat. Makna sesuatu yang ada fizik dia. Sesuatu yang ada bentuk dia, sesuatu yang ada saiz dia, sesuatu yang ada rupa dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Dan Allah guana Allahu a'lam, serah kepada Allah. Allah khabar kepada kita bahawa dia tu ada, kita yakin dia ada. Dia khabar kepada kita bahawa dia tidak ada awal, kita yakin dia tak ada awal. Dia khabar kepada kita dia tak ada akhir. Dia khabar kepada dia maha agung, dia khabar kepada dia maha berkuasa, sehingga dia khabar kepada dia maha berkata-kata, kita yakin hak tu. Jangan buat bejak tentang tu Tuhan. Kalau buat bejak tentang Tuhan, silap berkenaan dengan ketuhanan, imma jadi kafir wala iyadzubillah, imma jadi ahli bid'ah. Bila jadi ahli bid'ah, maka segala amalan kita tak akan diterima oleh Allah. Jadi jalan selamat ikut jalanan majoriti ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia majoriti ahli sunnah wal jamaah? Iaitulah al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah, dan ulama-ulama yang sama akidah dengan mereka. Walaupun dia tak mengaku dia Asy'ariyah. Ulama-ulama dalam mazhab Hambali tak mengaku dia Asy'ariyah. Dia tak mengaku dia Maturidiyah. Tapi akidah dia sama je dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dia kata dia tu ahli hadis. Dia kata dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah dia sama, dia tak beza apa. Tapi kalau hak yang menyalahi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, itu sebenarnya menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Itu kena jauhi, itu kena jauhi. Maknanya ulama kita kata hak yang sama akidah dengan Asy'ariyah Maturidiyah, hak yang menjadi pendokong kepada aliran ahli sunnah wal jamaah, tiga kumpulan besar. Satunya Asy'ariyah Maturidiyah, maknanya masuk dalam kumpulan Ahlul Kalam As-Sunni. Ulama yang menggunakan pendekatan ilmu kalam yang telah dimurnikan menepati dengan sunnah baginda Nabi. Yang keduanya ulama-ulama hadis. Hak ni kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali dan sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan mazhab tiga mazhab ni. Ni dia guna metod ahli hadis. Pendekatan dia sama je, ni ahli sunnah juga. Satu lagi dipanggil ulama yang masuk dalam kategori ahlul wujdan wal kasyaf. Ini ulama-ulama tasawuf, akidah dia sama. Semua kata Tuhan tak bertempat belaka. Semua kata Allah tak sama dengan makhluk belaka. Sama belaka ni. Mari hak kumpulan sesat ni lah hak kata Tuhan tu bertempat, Tuhan tu berarah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilingkungi oleh arah, dengan makna tak ada kanan Allah, kiri Allah, atas Allah, bawah Allah ada. Sebab Allah bukan jirim. Dan nak faham gua ni, faham bahawa dia tu bukan jirim. Mudah lalu kita faham. Tapi kalau kita faham dia tu jiring, dia tu jising, dia tu benda toko, memang payah kita nak buang tempat daripada Allah dalam otak kita. Ni mikrofon ni. Laki ke puang? Laki ke puang mikrofon ni? Cuba khabar, laki ke puang? Laki pun salah, puang pun salah. Sebab apa? Sebab dia bukan orang. Tapi kalau kita anggap mikrofon macam orang, payah kita nak terima. Tak terima saja. Kalau bukan laki mesti puang. Kalau bukan puang mesti laki. Mana ada laki pun tidak, puang pun tidak. Tak boleh nak terima tu kalau dia faham mikrofon ni jenis orang. Ambil mikrofon ni membah atas muka dia ni. Mu tengok ni mikrofon ni ada jantina je, cuba cari jantina dia ada ke tak. Sehingga nak kata jatang dengan tina. Allah bukan jisim. Hak yang berarah itu adalah suatu yang berjisim. Hak yang bertempat itu adalah suatu yang berjisim. Dan nak faham guna Allah faham seperti mana dia khabar. Dia khabar guna kita, dia khabar dia ada. Yakin dia ada. Dia khabar dia tidak bertempat, yakin dia tidak bertempat.
Dia kata bahawa dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Ha, yakin dia tak ada awal, tak ada. Dia kata bahawa dia maha agung, yakin maha. Dia kata bahawa dia maha cantik, yakin dia maha cantik. Jangan kita buat bijak. Tuhan kata dia maha cantik. Oh, ini menunjukkan bahawa Tuhan tu hidung dia macam. Astagfirullah. Itu cantik kita. Itu cantik gitu, tak cantik di sisi Allah. Tuhan kata dia maha cantik, kita yakin dia maha cantik. Tanpa kita menokok tambah daripada otak kita sendiri, sebab kita tak mungkin untuk nak memahami Allah melainkan sekadar apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni. Habis wal jihad, Allah tidak berada dalam arah dan Allah tidak berada pada satu arah kita. Tak. Maknanya Allah tak berada di pihak atas kita, di kiri kita, di kanan kita, di bawah kita, tak. Dia ada ke tak? Dia ada. Allah peliknya. Ada tapi tidak berarah. Tak pelik dah sebab dia Tuhan. Dia kepada kan laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Apa kita nak samakan dia dengan yang lain? Kan itu orang yang kata Tuhan berada di pihak atas, itu masuk dalam kategori fahaman musyabbihah. Makna dia menganggap Tuhan tu adalah jisim. Walaupun dia tak sebut di lidah dia Tuhan tu jisim. Makna bagi dia Tuhan tu memenuhi ruang. Kalau dia tak nampak Tuhan tu memenuhi ruang, dia tak akan kaitkan jihad itu dengan Allah. Dalam syurga kita boleh tengok Allah. Bukan tengok Allah duduk depan kita, tak. Allah duduk belakang kita, tak. Atas kita, tak. Kiri kita, tak. Kanan kita, tak. Tengok sesuatu yang laisa kamislihi syai'. Tengok yang lain mesti berarah. Tengok Tuhan tidak ada arah. Sebab sebelum kita tengok Tuhan tidak berarah, maka masa tengok Tuhan سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة وتقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk meneruskan bacaan kita Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Mujaddid Islam Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Nafa'ana Allah bi kitabih amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam pembicaraan tentang aqabah yang pertama, iaitu aqabah al-ilm. Aqabah al-ilm. Jadi kita berapa? 79. Thumma jumlatul amri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. ثم جملة الأمر أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله تعالى وأمعنت النظر علمت أن لها إلها قادرا عالما حيا مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن حدوث الكلام والعلم والإرادة مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف بصفات المحدثين ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدودين ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء ولا تتضمنه الأماكن والجهات ولا تحله الحوادث والآفات. Kita dah sampai ke halaman yang ke-79. Habis dah aqabah yang pertama. Sebelum pada ini kita bicarakan tentang apa? Tentang sifat aqabah. Al-ilmu ini bukan satu aqabah yang